Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di muka surat 199 tidak lama selepas itu. Jadi pada perjumpaan yang lepas kita sebut bagaimana beberapa peristiwa, ada 8 peristiwa yang berlaku sebelum meletusnya perang Badar. 8. Yang terakhir itu kita sebut bagaimana pelatun Nakhlah yang Nabi utuskan 12 orang tu, yang diketuai oleh Abdullah bin Jahshin dengan menaiki 6 unta. Mana dia 1 ekor unta naik 2 orang. Jadi dia pergi ke Nakhlah antara Mekah dengan Taif. Sampai di situ bertemu dengan satu kafilah Quraisy yang membawa barang dagangan, terutamanya kismis dan barang dagangan, makanan yang lain dah, yang mana diketuai oleh Amr bin Hadrami, Uthman, Naufal, Hakim dan ada lagi lah beberapa orang. Bila dia bertemu pada bulan Rejab pada tahun 2 Hijrah. Perang Badar bulan Ramadan, tak jauh lagi 2 bulan lah. Ramadan tahun 2 Hijrah. Bila bertemu dia pun membincang macam mana nak buat, sebab bulan Rejab tak boleh perang. Dan sekali dia pun sepakat perang lah. Maka terbunuh Amr bin Hadrami, Uthman dan Hakim ditawan. Kemudian Naufal berjaya melarikan diri. Kemudian mereka bagi harta rampasan perang. Bila benda ni sampai pada Nabi SAW, Nabi tak setuju. Pasal sebab perang dalam bulan haram. Walaupun benda ni, jangan perang di bulan haram ni, asalnya bukan daripada Islam. Asalnya daripada apa? Kepercayaan pegangan orang Arab. Orang Arab ni memang dijadikan bulan-bulan haram tu sebagai bulan yang haram berperang. Tapi benda tu baik, benda tu bagus. Memang elok tak perang pun pada bulan-bulan tu. Dan Allah Ta'ala akui arba'atun hurum. Jadi bila dia berperang, maka bila jadi perang, maka orang kafir Mekah, kafir Quraisy duk kata orang Islam telah mencabar menodai bulan haram. Maka turun ayat Quran yang menjelaskan bahawasanya perbuatan orang kafir Quraisy yang mana menghalau umat Islam, cuba membunuh Nabi SAW, menghalang orang daripada Masjidil Haram, wa kufrum bihi wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbar minal qatl. Yang mana perbuatan orang kafir itu lebih teruk daripada kesilapan yang dilakukan oleh sahabat Nabi kerana berperang di bulan haram. Baik, habis cerita tuan-tuan. Kemudian kita sambung bagaimana dalam bulan Syaban, lepas Rejab, lepas peristiwa Nakhlah tu, bulan Syaban turun ayat Quran membenarkan perang. Uzinal ladina yuqataluna bi annahum zulimu. Antara ayat atas dibenarkan apa? Mereka yang dizalimi untuk berperang kerana dizalimi. Dibenarkan umat Islam berperang kerana mereka dizalimi, baru dibenarkan. Ini antara ayat-ayat dia ni. Bila ayat ni turun? Bulan Syaban 2 Hijrah. Perang Badar bila? Perang Badar bulan depan, bulan Ramadan. Jadi kita nak nampak benda tu berlaku bagaimana. Baik, kemudian kita tengok qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, tidak lama selepas itu Allah menurunkan beberapa ayat cara bagaimana berperang dan menyuruh mereka ke medan perang serta menjelaskan beberapa peraturan yang berkaitan. Jadi bila tuan-tuan baca ayat ni, dalam kepala kita ayat ni cerita bab perang, bukan duduk saja. Jangan tersilap. Sebab banyak orientalis dia ambil ayat-ayat lagu ni, dia kata orang Islam ni kan suruh bunuh orang. Tak, tengok konteks dia. Ni konteks perang. Ialah bila kalaulah bos bagi arahan pada sniper di medan perang, dia kata kalau nampak musuh tembak,
betul. Itu arahan ni. Itu dalam konteks perang. Nampak musuh tembak dengan kereta terbaik, ataupun bom. Pasti apa? Dalam konteks perang. Sama ayat ni konteks dia perang. Siyak dan sibak dia perang. Bukan biasa-biasa. Macam Nabi kata, bila jumpa apa? Orang Yahudi di jalan, maka hendaklah kamu sempitkan dia ke jalan yang sempit. Nabi sebut tu waktu tu dalam konteks perang dengan Bani Quraizah kalau tak silap. Tengah perang masa tu. Yalah, takkanlah musuh lalu kita sila, matilah kita. Konteks perang. Macam dalam hadis Nabi yang saya sebut kat tuan-tuan yang orientalis guna. Aslim summa qatil. Masuk Islam kemudian pi bunuh orang. Pi perang. Masuk Islam kemudian pi perang. Masuk Islam kemudian pi perang. Seolah-olah Islam ni agama ganas. Tengok konteks hadis tu. Konteks hadis tu, seorang lelaki yang mana dia masuk Islam lambat sikit tu. Kaum Ansar dia masuk Islam lambat. Nama dia Ushairim. Nanti tuan-tuan jumpa nama dia Ushairim. Ushairim masuk Islam lambat. Daripada kaum Ansar, orang Ansar semua masuk Islam lah. Ramai, majoritinya masuk Islam. Dia daripada suku Aus. Tapi Ushairim ni dia lambat sikit. Yang sama dengan dia masa tu Sa'ad bin Mu'az, kemudian Usaid bin Hudair. Ramai yang masuk Islam. Ushairim tak masuk Islam. Tapi Ushairim masuk Islam dalam perang Uhud. Dia nak perang dengan Nabi, nak mempertahankan Madinah. Jadi tapi kemudian Nabi kata tak boleh. Kami orang Islam tidak menggunakan, tidak memohon bantuan orang kafir untuk memerangi kafir. Nabi sebut lagu tu. Lagilah kita tak gunalah bantuan. Kalau Nabi sebut kita tak menggunakan bantuan orang kafir untuk memerangi orang kafir, lagi tak bolehlah kita memohon bantuan orang kafir untuk memerangi umat Islam. Lagi tak bolehlah. Jadi menggunakan bantuan kafir untuk mengalahkan kafir, Nabi tak bagi. Tapi dia ikut lagi. Masa nak perang pergi ke medan Uhud. Kali kedua dia minta lagi, izinkanlah ya Rasulullah, saya nak berperang mempertahankan Madinah. Nabi kata apa? Kami orang Islam tidak memerlukan, tidak menggunakan bantuan kafir untuk mengalahkan kafir. Dia ikut lagi Nabi SAW. Sampai kali ketiga baru Nabi sebut aslim summa qatil. Nak perang juga boleh, masuk Islam dulu. Masa bila? Masa ni nak pergi perang Uhud. Pasal apa nak pergi perang Uhud? Musuh mai. Tuan-tuan tengok Bukit Uhud dengan Madinah kan dekat. Tengok, dekat, memang dekat sungguh. Saya tak pernah sampai tuan-tuan. Saya tengok kat Google dia tuan-tuan. Tapi memang dekat Uhud tu dengan Madinah. Orang kafir mai 500 km untuk menghapuskan umat Islam yang berada di Madinah dalam perang Uhud. Jadi Ushairim keluar tu nak mempertahankan Madinah. Keluar ke kota ke Bukit Uhud. Tu Nabi kata masuk Islam dulu, baru boleh perang dalam konteks nak mempertahankan Islam dan bumi Madinah. Sama ayat ni. Sebelum kita tengok ayat makna dia, kena ingat dia cerita bab perang. Tuan-tuan kalau rajin buka YouTube, tuan-tuan tengok yang mereka duk debat tu kan. Ada yang mereka duk debat-debat di Oxford lah, yang dakwah straight dakwah tu kan. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana hujah-hujah orang yang inti dengan Islam, dia ambil ayat-ayat ni ya. Menyerang pada para pendakwah, dakwah straight dakwah ni lah. Baik tuan-tuan, kita tengok ayat dia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadabar riqab hatta idza athqantumuhum fashaddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Baik, kita tengok makna dia. Dengan yang demikian, apabila kamu berjuang menentang orang-orang kafir dalam peperangan, sebut perang tu supaya jangan salah faham, maka pancunglah lehernya. Kalau orang tak baca dalam ni, dia kata apa? Tiap kamu bertemu dengan orang kafir, pancunglah kepalanya. Itu kena sebut ayat dia. Ayat dia apa? Dalam konteks perang. Kalau tuan-tuan terjemah secara harfiah, fa idza laqitumul ladzina kafaru, maksud dia jumpa, bertemu. Laqi itu bertemu. Apabila kamu bertemu dengan orang kafir, fadhabar riqab, pancung kepala dia. Kalau kita tak baca dalam konteks perang, orang nampak ganahnya Islam ni, jadi salah makna. Baik, kemudian maka pancunglah lehernya sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya, nampak
Bunuh banyak-banyak kalau boleh. Ini cerita perang tuan-tuan. Dalam perang memang macam itulah tuan-tuan. Tengah perang berkecamuk, memang kita kena bunuh musuh sebanyak-banyaknya. Pasal apa? Kalau tidak, musuh bunuh kita. Kalau dia tak bunuh kita pun, dia bunuh kawan kita. Dia ada senjata, kita tak tembak dia. Dia ada senjata, dia tembak kita. Kita tak tembak sniper dia. Tuan-tuan tengok perang-perang dunia dulu, seorang sniper beribu dia tembak. Seorang sniper beribu dia tembak. Beratus ada yang beribu. Ada sniper yang last cacat tu, beribu orang dia tembak. Kita tak tembak sniper musuh beribu, kita punya mungkin orang-orang kenamaan yang penting dalam tentera yang akan dibunuh. Itu dia kata bunuh sebanyak-banyaknya dalam perang. Kemudian baik, maka tawanlah setelah mengalahkan mereka, maka tawanlah mana-mana yang hidup dan ikatlah mereka dengan kukuh. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserahlah kamu sama ada hendak memberi kebebasan kepada orang-orang tawanan itu dengan tiada sebarang penebusnya, atau membebaskan mereka dengan mengambil penebus. Mana dia terpulang sama ada nak tebus ataupun tak ambil tebusan. Baik, kemudian bertindaklah demikian terhadap orang-orang kafir yang menceroboh sehingga berakhir perang jihad itu, dan lenyaplah sebab-sebab yang menimbulkannya. Itu semua tafsir tuan-tuan, supaya kita faham makna dia. Demikianlah diperintahkan kamu melakukannya, dan sekiranya Allah mengkehendaki, tentulah ia membinasakan mereka dengan tidak payah kamu meranginya. Boleh tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh membinasakan musuh-musuh Islam sekelip mata. Boleh sekelip mata tuan-tuan. Seluruh dunia ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terasa pula saya sebut musuh Islam, tuan-tuan terasa kata aku ke? Bukan. Musuh Islam sungguh. Siapa-siapa yang musuh Islam umum, siapa-siapa musuh Islam tuan-tuan, aduullah, kita kata musuh Allah. Baik, jadi tuan-tuan tak kira lah di mana saja dia berada. Jadi tuan-tuan, musuh Islam kalau Allah Ta'ala hancurkan sekelip mata boleh. Contoh mudah kita ambil Israel lah, benda yang paling mudah. Tak ada orang kata Israel itu bagus ya tuan-tuan. Kalau ada orang kata tu pelik sangat lah. Dia pun musuh Islam juga. Kalau dia sokong Israel bunuh umat Islam di Palestin, dia memang musuh Islam. Al-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kufran itu kufur. Redha dengan kezaliman itu kezaliman juga. Baik, boleh tak Allah Ta'ala hancurkan Israel sekelip mata? Boleh, sekelip mata. Baik, dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, in yasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa ma zalika 'ala Allah bi aziz. Makna dia apa? Wahai manusia, kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh lenyapkan semua. Jangan kata musuh Islam je, musuh Allah semua. 7.2 bilion manusia atas muka bumi, Allah Ta'ala boleh lenyapkan semua. Wa ya'ti bi akharin, dan Allah Ta'ala datang dengan makhluk yang lain. Boleh. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, tak susah pun di sisi Allah, tak mudah pun. Dalam hadis yang lain Nabi sebut kan, Nabi kata law lam tuznibun la zahaballahu bikum wa la jaa bi khalqin jadid yuznibun fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Mana hadis ni apa? Kalau manusia ni tak buat silap langsung, bukan suruh buat silap, tapi nak cerita manusia ni memang kita terdedah dengan kesilapan dan dosa. Lagu mana pun kita tuan-tuan ada saja silap dan salah, sama ada sengaja ataupun tak sengaja ataupun saja-saja, memang dia ada tuan-tuan. Kata Nabi SAW, kalau manusia ni dijadikan macam malaikat, tak buat dosa. Malaikat ni manusia tak buat dosa. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Kalaulah manusia ni laulam tuznibun, kalau kamu semua ni manusia tak buat dosa langsung, semua macam malaikat atas langit beribadah ya tuan-tuan. Di langit malaikat beribu-ribu tahun tuan-tuan beribadah, tak berhenti tuan-tuan. Dah berbilion tahun dah. Tak penat, tak tidur, tak lelah. Kalau semua manusia macam tu, tak buat dosa langsung, tak buat salah, Allah Ta'ala akan hapuskan semua. Allah Ta'ala akan datang dengan makhluk yang lain, yuznibun, yang makhluk ni dia terdedah dengan dosa, dia buat dosa. Fayastaghfirun, dia minta ampun pada Allah dan Allah ampun dengan dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Jadi adalah makhluk kita dengan jin yang buat dosa. Bila kita buat dosa, kita minta ampun. Bukan hadis ni suruh buat dosa, tapi nak ceritanya tuan-tuan, kok mana pun kita memang kita terdedah dengan dosa.
Dan kadang-kadang kita terjatuh, tuan-tuan. Tapi jangan baca hadis ni, oh boleh buat dosa lah, bukan. Sebab dosa yang kita buat, benda buruk tu kembali pada kita. Mana ada dosa elok kat kita kan? Dosa semua tak elok. Kita boleh tengok apa orang kenamaan yang terkenal, tapi bila dia tak kawal nafsu dia kan, dia terlibat dengan apa? Skandal kan. Ada kan orang kenamaan, saya tak nak sebut nama, tuan-tuan tahu dia terkenal di Facebook. Kemudian polis dedahkan ada melayari benda-benda lucah kan, aib dia kan. Tapi polis kena sebut lah, sebab itu siasatan dia. Sebut, orang tanya kena sebut lah. Tapi kita kesian, kita tengok bagaimana dia orang yang kenamaan, followers dia berjuta, kita tengok, betul tak? Tak kawal nafsu itu jadi. Dia tak ada, tuan-tuan, bila tuan-tuan ikut nafsu dia jadi elok, dia jadi tak elok. Ada satu imam tu, muda, umur sebaya saja, orang Terengganu, baca Quran sedap. Oh sedap je, hafal 30 juzuk. Mengaji di Mesir juga, silap. Dia ada mak tafiz di Selangor. Dia terkenal juga, masuk TV juga. Dulu dia terkenal, tapi dia tak terkenal sangat. Dia suam-suam kuku lah, tuan-tuan. Yang tuan-tuan tak kenal sangat. Tapi mungkin tuan-tuan pernah tengok muka dia dalam TV. Dia rogol lah, dia berzina. Bukan rogol sebenarnya, dia berzina dengan orang perempuan di Perak yang umur 14 tahun tu. Dia berzina, tapi kita punya undang-undang, bila budak tu 18 tahun ke bawah, dia memang rogol ya. Dia cas rogol, walaupun suka sama suka. Jadi tuan-tuan, dia didakwa kan, kena tangkap. Saya tak tahu kes dia macam mana. Dulu viral seorang pengetua ustaz, pengetua sekolah agama di Kelantan. Dia berzina dengan anak murid dia, umur 14 tahun juga, tingkatan 2. Saya tengok, bila viral, saya dapat tengoklah muka ustaz tu, gambar dia. Tengok, oh bagus, ngaji Mesir. Tengok dengan kopiah apa semua. Tentu orang agama tak ramai buat kerja lagu ni. Orang yang tak ngaji agama lagi ramai. Tapi bila seorang buat, kira macam apa? Oh macam teruk sangat lah. Entah tak, macam habis lah. Padahal berapa kerat nak bagi persen, tuan-tuan, apa ramai yang balik Mesir buat kerja lagu tu. Yang mengaji agama dengan tak mengaji agama buat kerja lagu tu, tuan, nak bagi persen, tuan-tuan. Oi, jauh, tuan-tuan. Jauh. Yang tak mengaji agama lagi banyak terjebak, tapi orang tak pandang sangat. Betul tak? Padahal maksiat ni hang ngaji agama ke tak ngaji agama, semua wajib tinggal. Sama ya. Ngaji agama ni wajib. Kalau hang tak ngaji agama, hang buat maksiat lagi teruk. Pertama berdosa tak mengaji, yang kedua berzina pula. Yang mengaji agama dia berzina, berdosa. Tapi seorang-orangnya dia tak diazab pasal dia tak mengaji. Pasal ngaji ni wajib. Ngaji agama ni wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, Allah, kita buat dosa, tuan-tuan, pasal apa? Allah Ta'ala pertama boleh hancurkan kita, sekelip mata boleh datangkan makhluk yang lain. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita, tuan-tuan? Dulu ada satu ustaz yang telah diharamkan. Ustaz tu Penang ke Kedah tau. Saya ingat Penang pun dia tak boleh mengajar, Kedah pun tak boleh kot. Perak memang tak bagi. Yang disebut Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebab Allah Ta'ala bosan, jemu, boring. Ustaz ni dia tak pernah ngaji agama. Dia asalnya chef. Tiba-tiba dia masuk geng makrifat. Ada dia cakap semangat ustaz ni. Tuan-tuan kenal kot, saya tak nak sebut lah. Dia semangat cakap. Memang tak, orang pernah tanya dia bila dia banyak cerita bab makrifat, tapi pelik-pelik. Macam ni lah. Allah jadikan langit dan bumi manusia pasal Allah Ta'ala bosan, cemui. Mana boleh sebut lagu tu? Salah, tuan-tuan, sebut lagu tu. Cemui bosan ni kita. Allah bukan macam kita. Kita memang cemuh bosan. Kita ada makhluk tu sifat kekurangan. Jadi dia kata sebab Allah Ta'ala sunyi, duduk seorang-seorang. Jadi buat supaya kita berbisik, memuji Allah. Dengar macam sedap lah kan, macam benda-benda makrifat ni. Tapi salah. Salah tu dia sebut tu. Allah jadikan makhluk kerana Allah Al-Khaliq. Allah pencipta. Allah Maha Pencipta, dan Allah jadi. Itu sifat Allah. Jangan kita cemuh bosan. Cemuh bosan ni, bila kita sebut Allah Ta'ala cemuh bosan, yang ni Allah iftiqar, Allah berhajat pada makhluk untuk hiburkan dia, seolah-olah begitulah. Itu iftiqar, salah. Walaupun seronok duk goreng-goreng. Makrifat ni kan banyak goreng kadang-kadang. Goreng, jadi silap. Baik. Jadi Allah Ta'ala tak berhajat pada kita. Kita yang berhajat pada Allah. Baik. Kemudian tetapi ia perintahkan kamu berbuat demikian
kerana hendak menguji kesabaran kamu menentang orang-orang kufur. Nampak tak? Kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah sekelip mata? Allah Ta'ala boleh buat. Kerana hidup ni ujian, tuan-tuan. Liyabluwakum. Allah Ta'ala nak uji kita, nak membela agama Allah. Itu menjadi bukti kita orang yang membela agama Allah, ataupun kita bersama orang yang melingkupkan agama Allah. Itu bukti, tuan-tuan. Hidup ni kan ujian. Kita menerima amanah daripada Allah, kan. Yang ni bila kita beramal syurga, bila kita ingkar tempat kita neraka, itu amanah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua orang tahu kita hidup ni untuk diuji. Ni ujian, ini ladang ujian, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala nak tengok siapa di antara hamba Allah yang menjadikan hidup dia, masa dia, fikiran dia untuk membela agama Allah. Tu yang zaman Sayyidina Umar, kan, ada seorang lelaki yang makan dengan tangan kiri. Sayyidina Umar tengok, wahai ya rajul, wahai lelaki, makan dengan tangan kanan. Yalah, Sayyidina Umar khalifah. Dia bila tengok benda mungkar makan tangan kiri, dia tengok bercanggah dengan sunnah Nabi. Lelaki ni kata kat Sayyidina Umar, tangan kanan aku sibuk. Sayyidina Umar tak puas hati lah. Kita suruh makan tangan kanan sunnah Nabi, dia kata tangan kanan dia sibuk. Habis semua tu Sayyidina Umar jumpa dia. Habis semua majlis, Sayyidina Umar jumpa dia. Wahai lelaki, tadi aku beritahu kau makan dengan tangan kanan. Kenapa kau katakan tangan kanan kau sibuk? Dia keluarkan tangan kanan dia, putih. Tangan kanan aku ni putih di jalan Allah. Itu menjadi bukti dia membela agama Allah. Jangan mata kita kelabu, tangan kita putus pasal duduk bersama golongan yang menentang agama Allah. Jangan. Tangan kita dan kaki menjadi bukti kita membela agama Allah. Jangan tangan dan kaki kita, tuan-tuan, menjadi bukti kita bersama dengan musuh-musuh Allah. Itu, tuan-tuan, diuji. Khalid Al-Walid tak kurang di badan dia apa? 100, kan? Tombak, panah, pedang, semua depan. Semua jadi bukti, tuan-tuan. Dia mati nanti, tu kita kata syahid. Dia mati syahid. Apa nak syahid? Orang yang bersaksi. Dia bersaksi sungguh, dia membela agama Allah dengan darah, dengan jiwa dia. Tu kata syahid, mati syahid. Mati dengan membawa bukti yang nyata, saksi yang nyata. Dia membela agama Allah dengan darah dia. Itu yang istimewa sampai tak payah bagi mandi, tuan-tuan. Darah dia tu sangat istimewa. Jadi kita dalam hidup jadilah orang yang ada bukti kita ni membela agama Allah. Sedangkan Allah Ta'ala boleh hancurkan musuh-musuh Islam tu sekelip mata, boleh, tuan-tuan, musuh-musuh Allah. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita ni, jadilah di kalangan orang yang berfikir, yang bersama fikir lagu mana, tuan-tuan, untuk nak apa? Memenangkan kebenaran, memenangkan agama Allah. Bagaimana nak jawab syubhat-syubhat yang dilontarkan terhadap agama Allah, macam mana? Jadi golongan yang bersama dengan itu, tuan-tuan. Baik, kemudian tetapi ia perintahkan kamu demikian kerana hendak menguji kesabaran kamu menentang orang-orang kufur dan orang-orang yang telah berjuang serta gugur syahid pada jalan Allah, mempertahankan agamanya, maka Allah tidak sekali akan mensia-siakan amal mereka. Tak sia-sia. Sebab tu Allah Ta'ala umati syahid ni istimewa, kan? Kita baca Quran, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan sama sekali, la tahsaban, jangan sama sekali kamu menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Allah Ta'ala tak bagi, larang, tuan-tuan. Jangan anggap orang yang mati di jalan Allah ni mati. Ni perang sungguh lah, tuan-tuan. Perang sungguh membela agama Allah. Macam umat Islam di Palestin dan sebagainya. Ini bukan cerita bom sana bom sini, itu tak tahu main pada mana, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, jangan menyangka orang yang mati di jalan Allah tu mati. Bal ahyaun, kata Allah ni, bahkan mereka tu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka gembira dengan apa? Dengan apa yang Allah Ta'ala berikan daripada kelebihan. Allah Ta'ala beri, dia bergembira. Orang mati syahid, tuan-tuan, tak macam orang. Pasal apa? Darah dia menjadi bukti dia membela agama Allah. Kemudian wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka menyampaikan khabar gembira. Menyampaikan khabar gembira. Allah pada siapa?
kepada orang yang belum pejuang-pejuang Islam yang membela agama Allah, tuan-tuan, membela kebenaran. Orang yang mati syahid, tuan-tuan, dia menyampaikan khabar gembira. Dia cakap di langit disebut, Allah takhaf, hamba jangan takut, wala tahzanu, jangan kecewa, wa abshiru bil jannati allati, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan. Ayat ni cerita pasal apa, tuan-tuan? Sebab cerita ayat ni, Allah melihat pada orang mati syahid bela agama Allah. Allah Ta'ala tanya, nak apa? Ada apa lagi nak kata? Tak ada dah. Dia Allah Ta'ala tanya lagi, ada apa lagi nak minta? Tak ada dah. Sebab orang mati syahid dia tak macam orang lain. Dia duduk dalam paruh burung yang berwarna hijau. Sekarang ni orang mati syahid, roh dia duduk dalam paruh burung yang berwarna hijau, dan dia bergerak ke mana sahaja di dalam syurga Firdaus yang dia nak. Dia nak pergi mana, burung tu bawa. Lepas tu bawa saja, tak makan buah-buahan syurga. Orang tak mati syahid tak dapat. Itu macam mana? Kita tengok je lah. Kita melangut lah tengok. Oh, kita bila nak boleh dapat makan? Dapat makan nanti, panjang lagi tu. Bila? Nanti kiamat. Betul tak? Dah kiamat, kemudian apa? Lepas kiamat, bukan hidup terus, tunggu 40 tahun dulu. Selama 40 tahun tu hanya ada Allah. Kemudian datang hujan, baru kita tumbuh macam pokok tumbuh tu. Lepas tu padang mahsyar pun panjang cerita, bukan sekejap. Hisap sorang-sorang. Hisap sorang-sorang dengan Allah. Sekarang ni manusia ada 7.2 bilion. Kalau orang Islam semua orang by one dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis dia, saya tak baca, panjang cerita, tuan-tuan. Sorang-sorang masuk, dibentang, ada penutup antara kita dengan Allah. Sekarang ni orang Islam pun hampir 2 bilion, tuan-tuan, 1.7 bilion lebih kurang. Ini daripada dulu zaman Nabi Adam, sorang-sorang dengan Allah. Bila nak masuk syurga? Panjang, tuan-tuan. Dah habis semua hisap, nak pergi titian sirat. Soalan, tuan-tuan. Soalan ni semua kena. Mati syahid pun kena. Mati syahid dia tak kena hisap, soalan dia kena. Betul tak yang Nabi sebut dalam hadis tu? Ni semua kena, tak kira siapa pun. 70,000 yang masuk syurga bila hisap dengan wala azab, dengan Ukashah bin Mihsan, tuan. Tapi yang soalan semua kena. Soalan ni apa? Dia bukan hisap, dia soalan saja. Di titian sirat. La tazalu qadamu 'abdin hatta yus'al an arba'. Kaki anak Adam ni takkan bergerak daripada mahsyar ataupun di tiang sirat. Ada ulama kata di padang mahsyar, ada yang kata di tiang sirat. Hatta yus'al an arba', sehingga ditanya 4 benda. Apa dia? An umrihi fi ma afnah. Ni umur panjang ni perhabis banyak kat mana? Duk penyembang banyak, duk kedai kopi ke, duk kedai janda. Jawablah, tuan-tuan. Panjang lagi nak jawab. Kemudian daripada apa? Tentang ilmu. Fi ma amila, ilmu hang buat apa? Amal ilmu. Kemudian tentang apa? Tentang mal, tentang harta. Dari mana kita dapat, di mana kita belanjakan. Satu lagi tentang apa? Tak ingat, tuan. Pertama apa? Umur, harta, ilmu. Satu lagi saya pun tak ingat, tuan-tuan. Tak apa, tuan-tuan, nanti kita tengok hadis je. Tak apa. Jadi, tuan-tuan, itu ujian, tuan-tuan, panjang. Orang mati syahid boleh makan buah, tuan-tuan. Duklah ni orang mati syahid duk tengah makan buah dalam syurga. Kemudian, dan orang Allah akan memimpin mereka yang berjuang ke jalan mendapat sebaik-baik balasan dan menjadikan mereka baik dan berguna di dunia dan di akhirat, serta memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah dijanjikan, diterangkan sifat-sifatnya kepada mereka, yakni sifat-sifat syurga. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu dan meneguhkan pendirian. Ni ayat dia. Selalu kita dengar ayat ni, saya yakin tuan-tuan selalu dengar. Ustaz-ustaz baca kan? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu tolong Allah. Macam mana tolong Allah? Allah Ta'ala kan Tuhan sekalian alam. Tolong agama Allah. Yansurkum, Allah tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah Ta'ala teguhkan pendirian kamu. Makna dia apa? Orang
kalau dia ikhlas dalam membela agama Allah, dia tahu benda ini benar, ini benar, dan dia mempertahankan kebenaran tu kerana Allah akan tolong dia, dan Allah Ta'ala akan tetapkan pendirian dia. Sebab tu tuan-tuan, ada tak orang yang bawa masuk Islam kena bunuh, seksa? Ada tak? Ada. Kalau kita baca, kita ni sanggup ke? Macam sihir Fir'aun tu, tukang sihir Fir'aun, kan dia beriman kan dengan Nabi Musa AS. Dia sujud. Bila dia sujud, dia beriman tuan-tuan. Dia ni ramai, ada yang kata 12 orang, ada yang kata sampai 10,000, ada yang kata 1,000, tapi diketuai oleh 4 orang. Sihir Fir'aun yang kalah dengan Nabi Musa tu, dia pun semua masuk Islam. Fa'ul qiyas saharatu sujjadah, dia pun semua masuk Islam, beriman dengan Nabi Musa. Fir'aun kata apa? Keluar balik. Kalau tak keluar, aku akan potong tangan dan kaki dan salib. Salib ni antara cara bunuh yang kejam dalam sejarah. Potong 2 tangan, potong 2 kaki, paku kat pokok. La usallibannakum fi juzu'in nakhli. Itu cara bunuh yang kejam. Lepas tu biar mati. Teruk tuan-tuan. Sementara nak mati tu, dia main burung hereng tu, dia main, kita tak mati lagi. Duk kena paku lagu tu, tangan dengan kaki kena potong, darah duk keluar, badan kena paku. Dekat ni betul biar mati. Tak kira mati lagi 2 hari ke, rasalah sakit dia tu, antara pembunuhan yang kejam tu lah. Fir'aun kata, keluar. Kalau tidak, aku potong 2 tangan, 2 kaki dan paku dekat pokok kurma. Apa kata tukang sihir tuan-tuan? Kalau lah kita, pikir panjang kat tu, pikir nak kena paku tu, biar mati sendiri, sakit tu, kena tembakkan lagi senang, selesai masalah. Orang kena gantung pun biasanya 3-4 minit habis lah tuan-tuan. Tembak lagi cepat, pancung lagi cepat. Tuan-tuan, mereka semua terima. Malah mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa taufana muslimin. Semua mereka tak ada yang mengalah, semua kena salib. 1,000 kena potong tangan, potong kaki, kena salib. Pasal apa tuan-tuan? Kalau kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah Ta'ala akan kukuhkan pendirian. Kembali pada keikhlasan. Kalau betul ikhlas membela agama Allah, membela kebenaran, sungguh-sungguh, bukan sebab yang lain, Allah Ta'ala akan tolong. Itu yang macam-macam kena bunuh kan. Ada yang kena siat kulit, gaji kepala terbelah 2. Ada yang kena rebus dalam minyak panas. Hawariyu Nabi Musa, Nabi Isa tu kan, mati teruk-teruk semua. Gaji kepala ada dalam minyak panas, lempak dalam minyak panas. Tapi selagi mana dia ikhlas tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan dia ketabahan. Allah kukuhkan pendirian dia. Baik tuan-tuan. Kemudian tidak berapa lama selepas itu Allah mula mengutuk orang munafik yang lemah semangat dan penakut. Ini orang munafik. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhara maghshi alaihi min al-maut. Maka apabila diturunkan satu surah dari Al-Quran yang tegas keterangannya dan tersebut padanya hukum-hukum yang mewajibkan perang jihad menentang pencerobohan musuh, sudah tentu mereka akan melihat orang-orang yang ada penyakit kufur dalam hatinya memandang kamu dengan terbeliak mata kerana gerun dan takut menghadapi maut. Ada munafik masuk Islam pura-pura. Bila turun ayat suruh perang, dia pun sakit hati pasal dia pun bukan betul pun, dia pun bohong. Munafik masuk Islam pura-pura. Jadi bila nak disuruh berjuang, dia pun tak mau lah. Kalau tak pergi perang, malu kata dah masuk Islam. Bila nak pergi, takut mati pula. Pasal apa? Dia masuk Islam pura-pura. Itu orang munafik dia jadi. Orang ada penyakit dalam hati ni, bila disuruh perang, dia tengok Nabi, muka dia takut. Takut apa? Takut nak perang. Kalau mati ni daya, dia bukan beriman pada Allah, dia pura-pura sahaja. Baik. Itu Nabi sebut orang munafik ni 2 sembahyang malas. Sembahyang apa? Isyak dengan subuh. Isyak dengan subuh tu orang munafik. Isyak pasal nak tidur, subuh nak bangun tidur. Malas. Orang munafik cukup malas 2. Dalam Quran sebut
apa? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik ni bila nak pergi sembahyang malah. Surah An-Nisa. Pasal apa dia malah? Pasal dia tak beriman dengan Allah. Dan kebanyakan orang munafik bukan dia tak percaya, dia percaya Allah tapi nak memperakui tu. Dia sombong. Macam ada orang yang sombong lah, dia tahu orang ni hebat. Dia tahu dia ni orang ni betul, golongan ni betul, tapi dia sombong. Walaupun dia tahu dia betul, golongan itu benar, dia ni hebat, tapi kerana sombong dan keras kepala dia tak mau iktiraf. Cik Iblis kan. Majoriti orang Yahudi zaman Nabi tahu Nabi itu Nabi, tapi kerana sombong, belagak, keras kepala, dia tak mau. Itu masalah. Baik. Jadi tuan-tuan, orang munafik ni banyak dia tahu, bukan dia tak tahu. Memang Nabi Muhammad tu Nabi sungguh, Allah tu Tuhan, tapi kan sombong, belagak, keras kepala, tak mau nak merendahkan sombong dalam diri tu. Baik. Kemudian situasi yang mendesak merupakan faktor terpenting menggesa orang-orang Islam keluar berperang. Sesiapa juga yang menjadi pemimpin akan mengerah bala tenteranya bersiap sedia dalam keadaan darurat ini. Sementara Allah yang Maha mengetahui memerhati secara terperinci akan segala urusan peperangan. Pertempuran kecil dengan orang-orang kafir memberi tamparan hebat kepada orang-orang Quraisy serta mengakibatkan keresahan di kalangan mereka. Di perang saya sebut 8 kali berlaku tu. Tapi kebanyakannya tuan-tuan, bukan kebanyakan, semua kerana tindak balas terhadap kezaliman mereka. Dan yang paling teruk sekali peristiwa Kars bin Jabir yang kita sebut tu, Kars bin Jabir tu, yang mana dia menyerang Madinah, dia ambil ternakan dan dia bunuh beberapa orang penduduk Madinah. Kars bin Jabir Al-Fihri. Kemudian terdapat ayat-ayat Al-Quran menyeru orang-orang Islam berjuang di jalan Allah yang berakhir dengan kemenangan di pihak Islam dan berjaya mengusir orang-orang kafir daripada Mekah. Ayat-ayat itu juga menerangkan peraturan yang berkaitan dengan layanan terhadap tawanan dan memusnahkan bala tentera kafir sehingga perang berakhir. Hal ini merupakan kunci kejayaan orang-orang Islam bagi mencapai matlamat yang mulia. Cerita dah semua bagaimana waktu perang, tuan-tuan. Itu kita sebut Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dalam perang pun dia ada apa? Kod etika dia. Tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh kanak-kanak, betul tak? Tak ada orang Islam fikir, kenapa Allah Ta'ala tak izinkan kita bunuh semua perempuan dengan anak-anak kafir? Dia bukan kafir. Bukan begitu. Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam, dan keadilan Allah semua kena. Orang itu Islam ke, orang itu kafir ke, hatta haiwan pun tuan-tuan, dia juga mendapat keadilan di sisi Allah, ada keadilan dia. Dan saya sebut kat tuan-tuan, termasuk juga bila tawanan perang yang ditawan dalam perang Badar, turun dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang beriman ni, dia akan bagi makanan yang paling disuka kepada siapa? Orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Tawanan perang Badar 70 orang. Yang ditawan ni depa memerangi Nabi, betul tak? Bunuh sahabat Nabi, mai lawan Nabi. Bila ditawan, Quran kata apa? Bagi makanan yang paling best kat depa. Nampak? Keadilan Allah. Makanan yang paling best bagi kat tawanan perang yang baru memerangi Nabi dengan para sahabat. Itu saya kata Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Cuma ada orang tak mau mengakui itu kafir. Kita kata kafir tu, dia tak mau mengakui Allah itu Tuhan dia. Dia itu kafir. Hati dia tertutup. Kafir, ditutup hati dia untuk beriman pada Allah. Sahabat Nabi bila turun ayat ni, yang makanan sedap-sedap bagi pada tawanan perang. Sahabat Nabi makan apa? Makan hak biasa-biasa yang sedap bagi kat mereka. Itu keadilan Allah untuk semua. Kemudian satu lagi peristiwa besar berlaku dalam bulan yang sama, iaitu bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Baik, jadi bulan Sya'ban nak perang dah. Bulan depan, bulan Ramadan, 17 Ramadan perang. Bersamaan Februari 624 Masihi, ialah perintah Allah supaya mengubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjid Suci Mekah. Ayat ni. Peristiwa ni pasal apa tuan-tuan? Nabi dengan para sahabat Nabi dulu semayang menghadap ke mana? Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis, tak menghadap Mekah. Kenapa tuan-tuan? Masa tu di Mekah ada apa? Berhala. 360 berhala kan, banyak, penuh berhala. Nabi dengan para sahabat semayang menghadap Baitul Maqdis. Itu mula-mula semayang menghadap Baitul Maqdis. Kemudian bila Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, sebelum semayang 5 waktu, semayang 5 waktu belum lagi, masih lagi semayang 2 waktu. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat, 2 waktu, 4 rakaat sehari semalam. Dan ni 17 rakaat. Tuan-tuan, bila sampai di Madinah jadi masalah. Kenapa masalah? Orang Yahudi, tuan-tuan, orang Yahudi duduk perli Nabi dengan sahabat. Orang Yahudi kata apa? Mereka ni semayang menghadap kiblat kita, Baitul Maqdis, tapi tak beriman dengan agama kita. Mereka duduk perli, tuan, orang Yahudi punya perangai. Kita tengok, mereka ikut agama Muhammad, tak ikut agama kita. Padahal Baitul Maqdis itu kita punya kiblat. Memang Baitul Maqdis, tuan-tuan baca, memang peperangan silih berganti, tuan-tuan. Memang rebutan itu. Dan kita memang dekat-dekat kiamat lah, tuan-tuan. Sebab dalam sejarahnya kita berperang Baitul Maqdis ni, kita dengan siapa? Umat Islam dengan siapa? Kristian. Betul tak? Zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi, Kristian yang pegang Baitul Maqdis. Zaman Nabi SAW, Baitul Maqdis di bawah cengkaman Kristian Rom. Zaman Sayyidina Umar dibebaskan. Sayyidina Umar umat yang pertama bebaskan Baitul Maqdis. Tak apalah, selang beberapa ratus tahun Kristian ambil balik, bunuh 70,000. Boleh kata semua dibunuh. Bercanggah dengan Islam, tuan-tuan. Dia bunuh semua. Yang penduduk Baitul Maqdis tu ada 70,000, sembelih semua. Budak-budak, kanak-kanak, orang tua, dia tak heran. Islam tak macam tu. Sebab tu saya kata Islam tu agama Tuhan sekalian alam. Kebaikan ni semua dapat. Kalaulah Islam ni dia dicipta oleh orang Islam, orang Islam yang buat agama Islam, bunuh semua, betul tak kan? Bagi puas hati. Tak, Islam ni agama Tuhan dan keadilan untuk semua. Tak boleh bunuh orang perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh rampas harta orang kafir, tak boleh. Keadilan tu untuk semua. Islam ni agama Tuhan sekalian alam. Jadi tuan-tuan, dia bunuh semua. Selang 92 tahun, 92 tahun lebih kurang lah. Salahuddin Al-Ayyubi ambil balik. Sekarang ni berapa tahun dah Israel ambil itu? Belum 92 tahun. Israel ambil secara rasmi 1948. Secara rasmi dia ambil di tubuh negara haram dia. Dah 92 tahun? Belum. Mana dia kalau 100 tahun 1948. 92 tahun 1940. 1940 barulah 92 tahun Israel ambil secara rasmi. Dia tak ambil secara rasmi, dia tubuh negara dia kan. Kemudian dia rampas sikit. Mana dia? Salahuddin Al-Ayyubi dulu dia ambil selama 92 tahun. Baru Salahuddin Al-Ayyubi rampas balik. Baik, tak apalah, rampas balik. Lepas tu jatuh balik dengan Tatar pula. Tapi Tatar tu Kristian lah. Kit bukan Noyen. Dia panglima perang Tatar. Dia orang Nasrani. Dia tawan. Kita bukan Noyen. Sultan kemudian apa? Qutus. Sultan Qutus dia pula rampas daripada apa? Dia daripada Mesir tu. Dia pergi tawan balik Baitul Maqdis. Kenapa saya kata kita nak kiamat dah? Tak pernah dalam sejarah Yahudi tawan. Selalu kita duk berperang ni antara kita dengan Kristian Baitul Maqdis. Dia tak pernah tawan lama dah. Dah beribu tahun, tuan-tuan, dia tak tawan. Tiba-tiba 1948 dia tawan. Kita betul-betul hujung. Belum 92 tahun lagi, tuan-tuan. Wallahu a'lam bila pembahasan Baitul Maqdis. Baik. Tak apa, tuan-tuan. Kemudian jadi tuan-tuan, cerita ni Baitul Maqdis ni, bila sembahyang menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi memang memuliakan Baitul Maqdis. Sebab apa? Orang Yahudi ni keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub dengan anak-anak dia duduk di mana? Memang di Palestin. Memang di itu tempat Nabi Yaqub dengan 12 orang anak Nabi Yaqub tu. Hatta kubur Nabi Yusuf pun gali balik kan sebelum mereka berpindah. Tanam pun di Palestin. Orang Yahudi sangat memuliakan Baitul Maqdis. Itu bagi mereka bumi tok nenek mereka, moyang mereka lah, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu mulia, Nabi Yusuf pun mulia. Anak cucu dia yang masalah. Baik, jadi tuan-tuan, bila Nabi duk pandang, dia duk perli Nabi. Apa semayang menghadap kiblat kami tapi tak ikut agama kami, agama Yahudi. Maka Nabi selalu tengok langit.
Nabi doa kepada Allah supaya kiblat itu berpindah ke Masjidil Haram. Maka selang Nabi duk tengok, berdoa pada Allah, tengok langit. Turun ayat Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah tengok bagaimana engkau selalu memandang ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, palinglah ke kiblat yang kau suka, kau redha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadaplah ke arah Masjidil Haram. Kita bukan sembah Kaabah, kita menghadap ke arah. Kalau Masjidil Haram tak ada, Kaabah tak ada pun, kita sembahyang menghadap sana. Nah, baik. Kemudian saya habiskan, kemudian itu yang turun ayat tu tengah sembahyang. Di Madinah ada masjid qiblatain, masjid dua kiblat. Tengah sembahyang turun ayat ni, tengah sembahyang ubah tempat. Bila turun ayat ubah kiblat, sakit hati orang Yahudi. Betul tak? Tak ada apa nak kata dah, sebab dah menghadap ke arah yang lain. Kemudian ada dua kelebihan bagi umat Islam. Pertama, ia membawa semacam saringan sosial untuk mendedahkan sifat munafik orang Yahudi dan mereka yang lemah semangat. Justru dapat membersihkan masyarakat Islam daripada anasir perpecahan di kalangan mereka. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat baru, iaitu Masjid Suci di Mekah, ialah peranan baru yang akan dipikul oleh orang-orang Islam, dan ia hanya bermula selepas kiblat dipindahkan ke Masjid Suci Mekah, kerana tidak logik kiblat mereka diletakkan di bawah ihsan orang bukan Islam. Mana dia apa? Tak lama nanti Mekah akan dibebaskan. Tapi lambat tuan-tuan, tahun yang ke-8, 6 tahun. Itu pun bukan Nabi saja-saja perang, kerana orang kafir Quraisy telah derhaka mencabuli perjanjian Hudaibiyah, baru jadi Fathul Mekah. Justru peranan orang-orang Islam berdasarkan suruhan Allah dan kunci yang ditunjukkannya itu akan menambahkan lagi keinginan mereka untuk berjuang di jalan Allah dan menentang musuh-musuhnya di medan perang dengan penuh komitmen. Habis akan datang 27 Perang Badar, perang penentuan pertama dalam sejarah Islam. Cukup sekadar itu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum muslimina wa muslimat minal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. La taj'al minna shaqiyya wa la mahmuda wa la mathuda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.